Assalamualaikum Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulu wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar biwardiyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita bersama live pada malam ini insya-Allah bersama dengan saya Ustaz Tabi Ali insya-Allah. Kita berbincang, kita bersama merasai, berkongsi rasa dan debar isu Palestin dan juga dunia. Dan yang terkini pada jam 19.45 waktu Malaysia, Tentera Pengaman Malaysia di bawah panji UNIFIL PBB telah diserang oleh Zionis laknat Jahanam. Ini gambar latar belakang saya kat belakang ni adalah gambar tentera kita yang tercedera. 4 anggota Tentera Pengaman Malaysia cedera akibat serangan tentera Israel. Waalaikumsalam Jad. Kenyataan rasmi UNIFIL. Petang tadi, konvoi UNIFIL yang membawa pasukan pengaman yang baru tiba ke selatan Lubnan sedang melepasi Saida, Lubnan. Apabila serangan drone, bukan jet pejuang serangan drone berlaku berhampiran. 5 anggota pengaman cedera ringan dirawat oleh Palang Merah Lubnan di tempat kejadian. Mereka akan meneruskan perjalanan ke kem mereka. Tentera Lubnan turut mengesahkan 3 askarnya turut tercedera. Kami mengingatkan semua yang terlibat tentang kewajipan mereka. Siapa yang terlibat? Zionis lah. Siapa lagi? Zionis lah. Cakap terang saja Zionis. Bukannya semua Hizbullah tak menyerang tentera pengaman. Yang menyerang tentera pengaman UNIFIL adalah Zionis. Ini satu perkara yang sangat serius tuan-tuan dan puan-puan. Nyawa rakyat Malaysia iaitu tentera kita menjadi pertaruhan di Lubnan sekarang ini. Saya dah nyatakan awal-awal lagi. Sewaktu Israel menceroboh Lubnan agar tentera kita ditarik balik. Tetapi saya tengok kenyataan menteri supaya bertahan. Ini bukan saja nyawa tentera kita, tetapi ini maruah rakyat Malaysia tuan-tuan dan puan-puan. Kita rasa sedih dengan keadaan ini. Geram, marah. Tapi kita tak boleh buat apa. Menteri-menteri kita buat apa? Adakah kita nak tunggu keranda nanti akan sampai ke tanah air kita? Tentera kita. Jadi saya merasa amat marah dan geram dengan tindakan Zionis. Tentera bacol ini. Dia telah menggunakan drone dan menyebabkan 4 orang tentera kita tercedera. Adakah serangan ini sengaja atau tidak disengajakan? Wallahu a'lam. Cumanya anda kena tahu, sebelum ini Perdana Menteri kita cuba membawa usul untuk mengeluarkan Israel daripada PBB. Zionis perangai sakit hati. Mereka sakit hati, ada penyakit hati yang sangat teruk. Askar kita, tentera kita di bawah panji UNIFIL PBB masih ada di Lubnan sana. Perdana Menteri kita membawa usul untuk mengeluarkan Israel daripada PBB. Pastilah dia sakit hati. Pastilah nyawa askar kita menjadi pertaruhan. Perkara ini tidak boleh dipandang remeh. Walaupun mereka belum lagi terkorban. Tidak terkorban di dalam serangan drone Israel tersebut. Tetapi ini, tuan-tuan dan puan, satu amaran yang cukup keras, satu tindakan yang cukup ganas daripada Zionis menyerang tentera pengaman. Belum tibakah masa untuk PBB mengerahkan tentera pengaman ini untuk menyekat, untuk menghalang, dan untuk membalas? Kalau sebelum ni Menteri Pertahanan cakap, kalau tentera kita, tentera UNIFIL, tentera kita diserang, makanya boleh menyerang balik. Tetapi menyerang dalam konteks nak pertahankan diri, bukannya menyerang secara agresif, attack.
Saya belum baca berita lagi, adakah tentera kita menyerang? Walaupun itu drone. Kalau nampak askar Zionis mereka. Ini dalam berita dikatakan askar kita hanya berundur. Bukan berundur, maksudnya meneruskan perjalanan. Mereka dalam konvoi menuju ke satu tempat. Ini satu perkara yang luar biasa, tuan-tuan. Luar biasa. Dan perkara ini sangat-sangat perlu diambil perhatian oleh kerajaan, oleh Menteri Pertahanan. Jangan tidur saja. Jangan buat tak tahu saja. Ini cedera ni. Tuan-tuan, kita rakyat Malaysia, satu Malaysia. Kita ada sentimen geram, marah kepada Zionis tak habis lagi. Kita boykot perniagaan-perniagaan yang ada perkongsian share saham dengan Zionis Israel. Tapi sekarang askar kita menjadi pertaruhan. 3 orang awam syahid, 3 tentera Lubnan cedera, 4 anggota UNIFIL. 4 anggota UNIFIL tu daripada Malaysia, tuan-tuan. Cedera akibat serangan udara menggunakan drone di pusat pemeriksaan Al-Awali di Saida, Selatan Lubnan. Saya harap kerajaan menarik balik tentera kita daripada Lubnan. Kalau tidak boleh menyerang Zionis, hanya berpindah-pindah saja, buat apa? Buat apa? Mana maruah kita? Kita ada senjata. Tentera kita ada senjata. Sudah dibenarkan untuk menembak kembali. Tapi kita tak baca dalam mana-mana berita untuk mereka ni ditembak. Dibalas tembakan, dibalas serangan. Tuan-tuan, kita tengok Iran. Mereka diserang, lalu mereka menyerang. Mereka diugut, lalu mereka mengugut. Dan mereka tidak takut mati. Mereka tidak takut dengan urutan Zionis Amerika. Yaman pun sama. Seharusnya sikap ini yang kita kena ada. Ustaz tak pergi jihad ke? Kalau diizinkan dibuka jalan, saya pergi. Zak Hasan, saya nak tengok awak ada sekali. Boleh? Jadi kita buat live ni untuk bagi kesedaran kepada rakyat Malaysia. Betapa bangangnya Zionis. Dan yang menyokong Zionis dalam Malaysia ni pergi berambus. Anda rakyat Malaysia yang menyokong Zionis dalam negara ni, sila berambus. Terus keluar daripada negara Malaysia ni. Saya cakap serius. Saya mohon maaf, mungkin maksud anda saya tak faham. Tapi saya bagi tahu. Rakyat Malaysia yang menyokong Zionis, berambus keluar daripada tanah air ni. Allah Rabbi. Ketika pembunuhan dan genosid masih berterusan ke atas rakyat Gaza dan Palestin. Setiap hari ratusan yang terbunuh dan syahid. Pemimpin dunia mengucapkan tahniah kepada pelantikan Donald Trump. Yang setakat ni tak ada apa-apa lagi tindakan, kononnya dia kata dia boleh menenangkan dan melakukan, berwujudkan perdamaian dan keamanan. Kononnya, Donald Trump kalau takat bercakap saja, tak perlulah nak bercakap. Semua orang politik boleh bercakap. Tapi belum tentu boleh melaksanakan. Maka berbondong-bondonglah pemimpin umat Islam, Qatar, Arab Saudi, Jordan, mengucapkan tahniah kepada Donald Trump. Rakyat kaum muslimin yang sama seagama, seakidah terus digenosid di Gaza, Palestin dan juga di Lubnan. Mesti ramai kat Malaysia dan FBI. Terima kasih yang berkongsi rezeki, terima kasih. Saya betul-betul terkejut dengan berita ini. Dan sebenarnya apa yang saya baca, keadaan ini akan berlaku. Tentera kita menjadi pertaruhan dan kebarangkalian mereka tercedera ataupun syahid terbunuh itu tinggi sekali. Zionis tidak memikirkan apa-apa. Dia memandang PBB sebagai putu bapa ganas. Walaupun dia katakan PBB itu dia yang punya. Dia yang asaskan orang-orangnya.
Tetapi saya cukup pelik sekarang ni. Tentera kita, tentera pengaman kita di bawah Panji Unifil, kalau dah tak dapat nak buat apa-apa, panggil saja pulang. Sekarang Zionis sedang menyerang rakyat Lubnan tanpa sekatan. Dan kalau kita nak melihat fungsi Unifil, tentulah kita tak nampak sebab Unifil ni nak mengamankan apa yang berlaku di dalam negeri Lubnan. Tetapi ini serangan daripada penjajah di luar Lubnan, iaitu Israel. Kalau kita kata kenapa tentera pengaman tak mempertahankan rakyat Lubnan, itu bukan skop kerja dan tanggungjawab dia. Sekarang ini, tentera Unifil pula yang diserang. Jadi kita rasa peliklah sekarang ni. Patut menteri kena tarik balik askar kita sebelum berlaku yang lebih teruk daripada ini. Kerana Zionis memang jahat. Mereka haiwan dan binatang. Mereka bukan manusia. Mereka tak peduli siapa pun. Takkan nak tunggu sampai ada yang terkorban. Kita nak meratap. Kalau ikutkan dari segi hubungan antarabangsa, kita ni tak ada apa kaitan dengan konflik. Takkanlah berlaku sesuatu kepada tentera kita, kita nak menyalahkan pula Menteri Pertahanan. Kemudian nak mengelak itu ini. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, perkara ni perlu diambil serius. Walaupun tidak ada kematian, jangan ada orang kata nanti, askar kita tak mati pun cedera, biasalah tentera. Cuba kau yang pergi ke sana. Ataupun tentera tu anggota keluarga kau sendiri. Apa yang kamu rasa? Apa yang kau rasa? Tentera kita bukan membawa diri dia sendiri, tetapi dia membawa maruah dan harga diri negara kita. Mesti menjadi satu kebanggaan pada Zionis. Kalau dia dapat mencedera, apatah lagi dapat membunuh askar kita. Kerana mereka tahu Malaysia adalah penyokong kuat kepada Palestin. Masa dia tengah perang, bukannya pengaman lagi lah. Betul. Mereka takut. Dan makjud. Apa tu? Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah sekalian, saya berasa sangat terkejut dengan berita ini. Iran belum lagi mengambil keputusan untuk menyerang Israel. Saya fikir Iran sedang menunggu respon atau tindak balas daripada Trump. Dengan katanya, mereka Hizbullah Lubnan ataupun wakil daripada Iran mahu bertemu dengan Trump. Wallahu a'lam. Sama ada jadi ataupun tidak berita ini sahih atau tidak, saya tak pasti. Tapi ini yang saya baca. Setakat ini dalam tempoh 48 jam, 78 orang telah syahid, 214 cedera dan 6 pembunuhan beramai-ramai dilakukan oleh Zionis di semenanjung Gaza dalam tempoh 48 jam. Waalaikumsalam. Masih berterusan. Allahu Rabbi ya Karim. Ingatkah si Donald Trump dah jadi Presiden Amerika? Dia kata dalam kempen dia akan menenteramkan, mendamaikan gencatan senjata Timur Tengah dalam masa sehari dia boleh buat kerja. Tapi nampaknya dia pembohong. Ni dah berapa hari dia jadi presiden? Semalam, kemarin, ya masih baru ustaz. Ya, tak kisahlah. Tapi sekarang, kalau dia betul-betul nak mencapai kedamaian di Timur Tengah dan seluruh dunia akhirnya, maka dia pasti akan bertindak. Kerana nyawa semua orang sedang terancam. Nyawa tentera Amerika sendiri pun. Dengan perbuatan dan tindak balas Zionis. Siapa jadi Presiden Amerika sama aja. Best friend setan Hayu. Ya. Saya tak percaya dengan dia. Saya hanya menceritakan. Saya hanya mengkhabarkan. Dia yang berjanji kepada pengundi dan seluruh orang yang ada dekat planet bumi. Konon-kononnya dia boleh membawa kedamaian tanpa guna senjata.
Memang dia tak boleh harap. Tuan-tuan yang perempuan dan dikasihi Allah sekalian, kenyataan rasmi UNIFIL ni pun bagi saya kenyataan yang kalau cakap bahasa kasarnya kan terasa pula. UNIFIL, kenyataan UNIFIL. Kenyataan bacul lah. Perbezaan harus diselesaikan di meja rundingan bukan melalui keganasan. Ya Allah, UNIFIL, PBB, Zionis dah tak makan rundingan. Bukan melalui keganasan. Yang ganas ni siapa? Zionis lah. Kamu kata semua kena bertenang. Sepatutnya kamu kena tuju terus kepada Zionis Israel tu. Bukannya cakap secara umum. Mudah-mudahan tentera kita di sana dikurniakan keselamatan. Cumanya saya fikir kalau tentera kita terus bertahan di sana, keadaan akan semakin teruk dan semakin dahsyat. Barangkali mungkin kita akan melihat tentera kita ni akan terkorban.